إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلوم الدين. آمين. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة. Situ. Bab 137. Menyatakan hadis membicarakan orang yang adalah ia menguruskan apa hajat ahlinya, maka didirikan orang akan sembahyang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, orang yang beradab lagi bagus perangainya itu, tidak ia membesarkan diri dan tidak sombong kelakuan dan cakap, dan tiada ia memandang darajatnya dan rupanya dan namanya. Itu orang yang akhlak dia baik. Mana orang yang tidak terpengaruh dengan tarikan nafsu. Nafsu dia suka begitu, membesarkan diri, memandang rupa hebat, darajat, pangkat, cara bercakap, kelakuannya ada unsur kesombongan. Sebab bila unsur kesombongan ada, maka tertutup hati dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bercampur gaul dengan orang yang di bawah perintahnya atau anak isterinya, jadilah ia bersenang diri dengan memperkulikan semua yang di bawah perintahnya. Dia di atas, dia buli orang bawah, tu tak aku. Dia ada kuasa, dia buli orang bawah dia. Dia ada pangkat dan sebagainya, dia jadi sombong. Dan dia menggunakan untuk menghina atau membuli orang di bawahnya. Dan ia berdiam diri menyuruh dan memberi isyarat saja, padahalnya semua orang-orang masing-masing ada dengan pekerjaannya. Yang baik begitulah. Dia tiada bising-bising, dia buat pun dengan cara baik, arah pun dengan isyarat, dia orang pun faham. Ya. Maka demikian itu menjadikan tidak senang hati dan tidak suka orang di bawah perintah dan ahli-ahli yang dalam rumah apabila sentiasa diperbuat demikian. Mana yang membuat arahan-arahan yang bukan-bukan, kerana memberi tekanan, tidak makna berlemah lembut, dan menjadi keras dan kasar di dalam pergaulan. Ada pun orang yang baik perangai hatinya, yang baik hati dan bagus dalam pergaulan, apabila bergaul ia di dalam orang yang di bawah perintahnya dan anak isterinya, tidaklah berkeras dan tidak dia berkasar dengan mereka itu, melainkan pada tempat-tempatnya, dan tidak menanti mereka memperbuat sebarang kerja yang patut tidak payah menanti mereka, bahkan dengan segera apa tu? Awak dengan segeranya awak kerjakan dan perbuat akan dia apa yang patut dibuat dengan sendiri. Benda-benda ringan kita buat pun nak suruh semua arah je. Wah, bukan. Demikianlah perangai orang-orang yang baik hati dan tidak sombong. Dan dia tidak menggunakan kesempatan untuk menunjukkan dirinya hebat. Dan yang demikian itu disuruh oleh syarak kita, dan pimpinan
Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam akan umatnya sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Al-Tirmizi dengan katanya, Anil Aswad ibn Yazid qala qultu li Aisyah ayyu syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u idza dakhala al-baita qalat kana yakunu fi mihnati ahli wa idza hadaratis salah qama fa shalla. Hasan sahih. Daripada Al-Aswad Ibnu Zaid katanya, telah aku tanya akan seorang daripada isteri Rasulullah SAW yang dikasihinya akan perangai Rasulullah SAW, bagaimana pergaulannya dengan ahlinya apabila masuk ke rumahnya. Kataku pada Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah suatu yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuat apabila masuk ia ke rumahnya? Bila didengar oleh Siti Aisyah akan pertanyaan Al-Aswad, lalu dijawabnya. Jawab Siti Aisyah, ialah Rasulullah SAW apabila masuk ke rumahnya didapati akan dia mengerjakan kerja ahlinya, misal seperti memerah susu kambing. Masya Allah, ya, Rasulullah sendiri pergi perah susu kambing, dan duduk membuang apa-apa yang kena pada pakaiannya. Ya, pakaian kat badan kita ada benda tak baik, kotor ke apa, buang sini kan. Ni semua nak panggil orang terus buang di ulu macam raja besar ni. Dan menyapu sampah rumahnya dan lainnya. Rasulullah sendiri buat. Tengok ada sampah kat rumah, buat sampah, ambil dah sapu kan. Ini semua arahan. Mana buat ini macam ya buat besar pula. Jadi apa yang patut boleh buat, tu buat. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan apabila hadir sembahyang, masuk dia waktu mana sembahyang, yakni didengar orang bang, ia pun bangun meninggalkan apa kerja yang diperbuatnya itu, lalu ia pergi sembahyang ke masjid. Itu di antara cara baginda sallallahu alaihi wasallam, mana urusan dia mempermudahkan ahli dia, memperingankan kerja ahlinya rumah. Ini di antara akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sendiri menjahit kasut Rasulullah koyak, Rasulullah jahit sendiri. Pada Rasulullah angkat opa bergebuk sahabat nak ambil barakat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak, Nabi jahit sendiri. Sehingga di rumah tu sampah ada pun Nabi sapu sendiri. Tak adalah minta arah isteri, siapa ni, awak isteri saya kan, buat dia buat macam kuli pula ni. Nama melawa montun ni, ya, mana sama-sama kerja sama. Jadi masuk je azan, terus Rasulullah menunaikan salat berjemaah. Ya, ada kadang isteri pula suruh semayangan dia, tu teruk no. Laki nak semayang jemaah, nak semayang kat rumah je lah dengan kita. Tu dia tak faham syariat. Kalau semua bini macam ni, habis tutup masjid. Semua semayang kat rumah kan. Tu banyak kadang kesilapan kita. Dia semayang, tapi kalau segi jamaah dia kena jaga jamaah. Syiar Islam dia kena jaga. Sepatutnya isteri tu beritahu kan, abang dah azan, siap pergi masjid kan. Itu yang terbaik. Ni lelaki nak pergi masjid, kata main kat rumah je lah. Ini mensekil kepala kita. Itu dia tak faham konsep Islam maknanya. Kemudian, hai sekalian saudaraku, bila kita dengar akan hadis ini, tahulah kita bahawasanya Rasulullah SAW seorang yang tiada besarkan diri, mana makhluk paling afdal tak ada dalam dunia melainkan huwa Rasulullah SAW. Afdalul makhlukat indal itlaq,
makhluk yang paling mulia, awal dan akhir. Awal dia nur, dijadikan semua daripada nur Nabi SAW. Awal masuk syurga pun dia. Ya, kalau tidak kena engkau, aku tak jadikan bumi. Laula makanatil aflaq, kalau tidak kena engkau yang Muhammad, aku tak jadikan makhluk. Itu besar ni pangkat Rasulullah SAW. Ya, tapi Rasulullah tidak membesarkan diri. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu anak Adam, tapi aku tidak berbangga dan membesarkan diri. Ya, berdasarkan hadis ni kita berbual apa? Sayyidina. Ana sayyid itu sayyidina. Ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu anak Adam. Sebab tu kita berbual apa? Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ta'adduban, kena beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada memilih kerja tinggi dan mulia. Dalam kerja pula tak adalah nak kerja nampak hebat kan. Rasulullah tak, Rasulullah jahit kasut, Rasulullah sapu sampah kan. Dan tiada menanti kuli. Ya, kalau Rasulullah suruh perah susu kambing ni semua pergi kan, tapi Rasulullah perah sini. Seperti memerah susu kambing ni kan, Rasulullah buat ni. Jadi semua tu Rasulullah buat. Tak ada nama ayat kuli ataupun khadam pada apa yang patut dikerjakan dengan sendiri, yang boleh buat. Maka jadilah kelakuan Rasulullah SAW demikian itu ikutan bagi umat yang sukakan baik perangai dan mulia. Itu ada adab mulia. Mana tidak suka dibesar-besarkan. Kerana tiada siapa ikutan yang lebih saya diturut. Kita turut orang belum tentu, kadang-kadang baik, kadang-kadang sebaliknya. Tapi turut Nabi confirm jamin syurga. Man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang dengan perjalananku, sunnahku, maka jaminan syurga untuk dia. Jaminan tu. Maka jadilah kita menurutnya diri, dia panggil taufik. Ya, kita menurutnya diberi taufik kiranya oleh Allah SWT kepada kita menurutnya. Mana kita minta kepada Allah jadikan kita ni dapat mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan kata Abu Isa bermula ini hadis hasan lagi sahih. Mana sah berhujah dengan dia lah. Habis. Kemudian babu maja'a fil musafahah. Bab mendatang ni pada menyatakan hadis mencarakan berjabat tangan, salam. Ketahui kiranya saudaraku, berjabat tangan itu ialah menyorong tangan kanan sendiri, jangan tangan kiri. Itu mengangkap. Salah tangan kiri ada niat menyalahi yang kita, bawa Yahudi, Nasara ada. Kita kanan, ya, tolong tangan kanan sendiri kepada orang kanan seorang yang dijumpa pada waktu berjumpa itu serta berpegang-pegang sebentar. Salam tu kuat kemas. Maka perbuatan demikian itu disuruh, ya, disuruh oleh syarak kita kerana mendatangkan perkasihan, makna menambah tali kemesraan sesama Islam, dan bersayang-sayang dan berjinak-jinak hati. Dan Allah SWT ampun akan dosa orang yang buat demikian. Kita bersalam itu dapat ampunan besar. Banyak ruang Tuhan berikan kelebihan. Di dalam bab ni siapa yang mula dia lebih afdal. Siapa mula tangan dulu, siapa beri salam dulu. Ya. Dan bermula dalil atas suruh demikian itu ialah perbuatan Nabi SAW. Sabda dalam hadis-hadis. Satu daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqbalahu ar-rajul fasafahahu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa amara mandri wala yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul allazi yanzi'u wala yasrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifu wa lam yura muqaddiman rukbatayhi baina yaday jalisin lahu. Itu tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat
bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa dengan dia oleh seorang lelaki dalam masjid atau lainnya, maka berjabat tangan dia dengan dia. Nabi sorong tangan dulu. Ya, kita pula tunggu orang sorong. Bagi kita rasa kita ni besar. Besar apa? Besar kepala. Orang tu kan besar kepala. Apabila berjumpa dia dengan seorang laki-laki dalam masjid atau lain, maka berjabat tangan ia dengan dia. Ya, maknanya apa sini? Nabi ulur tangan dahulu. Ya. Fasafahahu. Safaha damir kepada Nabi SAW. Musafaha ia Nabi hu akan dia akan rajul. Maknanya Nabi ulur tangan dahulu. Maka berjabat tangan bersalam maknanya dengan dia. Tidak ditanggalkan tangannya daripada tangan laki-laki tadi hingga adalah laki-laki itu yang menanggalkan tangan lebih dahulu. Mana salam pak pegang sampai orang terterik tu. Kita salam kadang pak pergi. Orang kena nak salam ujung ni dapat. Gacik kena kuku je. Sikit je dapat tuan. Dia salam pak kemas. Kita pegang lama kan. Jadi maknanya apa tu kawan terlepas, itu cara Rasulullah SAW. Hebat tunggu. Mana dia pegang lama tu menunjukkan kemesraan kita. Tapi tengok keadaan jugalah. Kalau orang ramai nak salam kita pegang lama-lama, orang nak salam lama pula. Nak tengok pula kalau tuan guru saya kena pegang kawan kata sakit tangan aku dah. Dia sakit tangan kita genggam kuat-kuat nyanyi kawan. Kita nak tengok ni kita bergenggam, tengok keadaan pula. Dia orang tua kita salam kemar aku ada sakit tangan aku dia. Nyanyi kawan tu. Ini pergi adat biasa, tak ada apa masalah. Itu cara baginda SAW terbaik mengajar umat. Hingga laki-laki itu menanggalkan tangannya lebih dahulu. Sebab apa? Kerana sifat melarikan tangan dengan cepat, dengan mencabutnya dengan lekas-lekas pada waktu berjabat, sifat orang yang takabur. Orang takabur kan salah wajah ni. Tentu ya, tu tak kurang elok. Melainkan melarikan tangan kerana jangan orang cium. Ada tak apa? Ya, setengah tok guru tak bagi cium tangan. Ya, ada beberapa tuan guru kita ni marah aku cium tangan dia. Tak cium dah sentap. Tak lagi. Tu dia nak jaga kalbi dia. Ada semua tuan guru kita juga. Dia kalau salam dia ulur tangan dia cium. Ya, dua-dua betul. Sebab apa? Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan bergantung dengan qasad. Jadi guru yang ulur tangan dia nak ajar anak murid dia biar ada biar mana ada adab, ya. Yang tarik takut dia nak jaga diri dia sendiri atau masing-masing ada no comment. Ya, jangan orang cium, maka ya itulah tidak mengapa, ya. Sebab ni banyak perbahasan dan banyak keadaan kan. Dan kata Sayyidina Anas lagi, dan tiada memaling ia akan muka daripada muka orang lain berjumpa dengan dia hingga adalah laki-laki itu memalingkan mukanya lebih dahulu. Baru kita bersalam, tangan pegang kemas, kemudian pandang wajah. Ni ada setengah salam pun tak pandang orang, pandang tempat lain. Setengah kata ulama, setengah kata orang macam tu jadi saka. Macam-macam dia kan. Kau ni saka nak pandang muka orang pun takut. Ya, dia pandang dengan mesra, kan. Itu sedekah kan. Di wajihin tarak, kita pandang orang dengan wajah mesra. Pala dapat kan. Banyak tuan buka kan. Mana semua ni lambang apa? Supaya umat Islam bersatu, jangan berpecah. Sehingga dalam bab salam sedetail sekecil ni pun Nabi jaga ajar kita supaya kalbi kita sentiasa mesra, jangan bergaduh sama-sama Islam. Yang sama Islam dia bergaduh, lepas tu jadi barwa Cina. Dia barwa kapi. Ini jadi masalah. Ya, macam-macam. Dengan Islam bukan main, orang kapi bagi berat. Dan Quran dah tunjukkan izzatil alal, azillatil alal mu'minin, izzatil alal. Dengan orang Islam kita toleransi, dengan musuh kita tegas. Itu cara dia.
Kemudian masalah 139, berjabat tangan dengan lekas memaling muka pula. Tarik cepat ni. Tidak bagus perangai itu. Ya, dengan dalil Nabi kita tidak memperbuat demikian sebagai tanda dalam sepotong hadis pada masalah 138. Kerana orang yang lekas memalingkan muka berhadap ke tempat lain alamat tidak berat. Alamat tidak berat dan kurang mulia hati orang yang berpaling. Kadang muka pula masam tu, sombong tu. Bukanlah ia ambil indah kepadanya seperti bertanya-tanya hal dan bermesra, ya, sebentar sekejap ya, salam tanya, ya, di mana apa khabar, kawan-kawan dua patah, ya. Dengan kerana itu tidak menjadi kepujian jumpaan yang demikian. Jadi perjumpaan itu tak ada kemesraan, ya. Melainkan kerana ada satu pekerjaan yang fardu dan lazim lekas berhadapnya, maka itu lebih beradabnya minta uzur kepada orang yang dipaling ke muka. Ya, cepat misalnya ni, Islam minta maaf ni, ada hal lagi. Tak apalah. Nisab tak lagi orang tengok ni macam. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik, dan tidak pernah dilihat terbuka dua hujung lutut Nabi SAW di hadapan jaga budak yang bising. Dan tidak pernah dilihat terbuka dua hujung lutut Nabi SAW di hadapan orang-orang yang duduk bersertanya. Duduk yang tereloknya kita tutup, ya, kalau kain tu kita tutup, jangan nampak kaki. Ni kadang-kadang dia julur kaki depan awan, julur kaki, kurang adab lagi, ya. Kadang-kadang saya sakit dah tu, sakit cari empit belah tepi kan, di tengah-tengah orang hulu kaki julur, kaki ada kecagu lagi. Ya, macam-macam adab tu kena jaga tu, ya. Jangan maknanya apa, menyakiti orang lain lah. Kemudian masalah 140, duduk dengan terbuka lutut di hadapan orang itu satu adat yang tidak baik. Kadang saya sensing lutut dia. Kalau seorang itu memakai kain makna cokin sekalipun, kerana demikian itu membawa kepada kurang adab, lebih pula aurat terbuka, jadi haram dan kurang malu. Kerana dua lutut itu sesungguhnya bukan aurat, tetapi ia penyempurna, ya, bagi aurat. Aurat kita apa? Ma baina rukbah wa surat wa rukbah. Barang antara surah dan rukbah, antara pusat dan lutut. Antara itu aurat. Diri pusat bukan aurat, diri lutut pun bukan aurat. Cuma tak sempurna menutup antara, mesti tutup dia. Mana jadi arit benda baru datang. Tak sempurna nak tutup baina antara, melainkan tutup dia sikit. Jadi kalau buka lutut, jojol lutut apa elok. Maka menutup aurat itu hukum dia wajib, dan tiap-tiap yang menyempurnakan wajib, saya wajib pula. Jadi tutup aurat asal dia antara, tapi lutut tak masuk. Tapi oleh kerana tak boleh tutup antara, mesti tutup lutut juga. Bagi tutup lutut tu wajib arit baru datang. Sebab nak menyempurnakan asal aurat tadi ialah ma baina surrah wa rukbah, barang antara pusat dan lutut. Maka seorang yang menurut cara hukum Islam dan beradab dengan adab itu memelihara akan dirinya pada perkara ini, supaya dapat pahala ia dengan niat meninggalkan yang haram dan menurut sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti disebut dalam sepotong hadis pada masalah 139. Itu antara akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, cara berjabat, bersalam. Kalau salam jauh angkat tangan kan. Kalau salam kereta apa? Horn kan. Kita jumpa kawan hon dia. Ni kadang dengan guru nyebut dak shu. Macam gangster. Dia pinta guru dia, kadang pinta kawan tu, hand dia sung. Tu tak ada adab ni. Salam lah, bukan salam jerit mulut, mana dengar hon je lah kan. Ada orang tahu. Sini dak sung. Ganas apa. Tu adab ni, kena beradab. Kalau tak ada adab ni, kepala ilmu adab. Dia tak ada adab, dia kurang berkat. Ya. Kemudian bab maja'ah fi hasbil mukhtal wa azabi.
Di Baghdad menyatakan hadis menunjukkan telan bumi fil hasaf al-muqtal, mana telan bumi akan orang yang sombong dan azabnya. Menyatakan azab orang yang sombong dan orang yang telan bumi, apa, antara Qarun dan seterusnya. Tetapi kira-kira orang yang sombong itu ialah orang yang membesarkan diri juga. Maka keterangannya dan masalah orang membesarkan diri telah lalu diterangkannya beberapa masalah di dalam bab ini, di dalam juzuk yang ke-12 bagi Bahrul Mazi. Maka di sini diterangkan lagi tambahan atas yang lalu. Sesungguhnya orang yang sombong itu ialah orang yang menunjukkan apa tu? Peteras diri dengan sebab memandang diri cukup kuasa dan orang yang lainnya lemah, mana menunjukkan kegagahan dia, sombong begitu. Atau memandang dirinya lebih baik dan orang-orang semuanya tidak baik. Wah, dia seorang je baik. Itu orang takabur begitu. Itu dia punya apa? Pengikut iblis. Orang yang sedemikian ialah pengikut iblis, mazhab syaitan ni. Yang cakap tu syaitan, iblis. Mana iblis kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Itu nas Quran terang-terang, itu lapas iblis. Jadi sama ada keluar pada mulut dia, kau tak kenal aku siapa, itu sama lawan. Ataupun dalam hati dia ada benda, dia ni dengan aku jauh, aku lebih hebat. Habis semua syaitan ni. Yang kena tawaduk habis kan ni. Kalau tuan guru kita apa? Arwah almarhum Ustaz kau kata, orang kalau sombong ni kan, dia kentut dengan hidung. Terkentut dengan hidung. Bila orang cerita orang lain, wah ni bagus, dia embur dengan hidung ni. Bila tu kentut dengan hidung ni. Tu perangai orang sombong, perangai keji ni. Dengan hidung dia hembur, nampak dia macam kebau. Kan dia ni mana apa? Apa ada dia tu. Aku lagi handal tu. Syaitan gitu. Sama ada dengan ni sebuah dunia tu lebih dari amalan akhirat. Ilmu dia rasa dia hebat, dia rasa dia warak, dia rasa dia wali macam. Atau semua amalan syaitan ni, buang tu. Allah Ta'ala tak berkenan sangat. Allah Ta'ala suruh kita apa? Tawaduk, merendahkan diri. Kita rasa orang lebih baik daripada kita. Kita tengok orang tua, kita rasa orang tua lebih baik daripada aku, sebab dia umur panjang, mungkin amal lebih banyak. Macam tu kena letak. Tengok budak-budak ni belum balik, kalau mati jahat nakal macam mana pun di syurga terus, kita belum tahu lagi. Macam tu cara dia. Maknanya kita tutup, jangan bagi nafsu kita nak angkat diri dan down ke dia habis. Habis kita down, baru martabat kita diangkat. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat dia. Ini bila orang puji, wah dia lagi angin. Oh, awak baru kenal saya siapa ada dia tahu tak apa. Itu semua 88 jakun tu tuan ni. Pelik macam-macam perangai. Sebab apa? Tak beramal. Kalau yang mengaji, kalau yang tak mengaji tu tak tahu tuan ni. Allah. Atau memandang ia akan dirinya kaya. Ni yang kaya pula. Ya. Ada satu orang dia bagi orang bagi miskin, bagi cepat-cepat duit. Bagi mak dah tu sombong. Dia tak tahu dia keluar perut ibu selai benang dia tak ada. Dan dia balik besok yang bungkus kain kapan ni. Sombong dengan ilmu, sombong dengan amal, sombong dengan dunia, dengan harta, semua tu. Ruang-ruang kesombongan tu keliling kita ada tuan. Tu kita kena bertepis, kena pandai bersilat batin, dia panggil silat batin. Ni bukan silat ilmu hitam ni. Silat dalam rohani ni. Kena pandai menepis benda-benda yang seumpama ni. Allah. Atau memandang ia akan dirinya kaya dan cukup rupa pakaian, ya, dialah paling hebat pakaian, jenama semua pakai pakaian ribu-ribu tu badan ni. Ya, orang yang pakai sifat Jepun ni, dia pakai buah kasut dia pun masya-Allah kan. Andal atau mula nak tunjuk ke orang, ya, dan cukup rupa pula ni. Kalau dia cantik tuan bagi pinjam sekejap, ya, dia tak tahu dia masuk kubur tengah tenggorak gitu. Yang meletup pun jadi bangkai pada musuh. Semua benda ni jangan terganggu kontak kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita bila dah main macam ni, dia rosak kalbi. Bila kalbi dah rosak, dia pergi ke makhluk, dia tak boleh nak menghadap Tuhan. Dia payah. Dan cukup rupa pakai dan gaya dia, ya. Dan semua hina miskin, tidak ada mempunyai daya mungkin. Dia pandang dia hebat. Dan lain daripada demikian tu macam-macam lah penyakit. Ulama kira ke 800 banyak.
Maka apabila seorang itu demikian, keadaan ini, ialah seorang yang telah dihinggap ya oleh sombong, ego, takabur. Maka hendaklah banget cepat-cepat bahawa ia pandang yang tersebut itu semuanya pandangan apa? Bohong dan pandangan tipu daya syaitan. Banget mana cepat-cepat. Kerana yang sebenar-benar kaya dan cukup semua padanya itu ialah jua. Ya. Kerana yang sebenar-benar kaya dan cukup semua padanya itu ialah jua, dia jua, mana Allah Ta'ala, lain tak ada. Dan yang cukup kuasa, gagah, yang berlaku sebarang kehendaknya ialah Allah yang Maha Esa. Dia yang tunggal dengan menjawat jawatan ketuhanan, semua dia punya. Ya, itulah sebenarnya kita jatuhkan hati cinta kepada dia, sebab dia yang paling segala-galanya, paling hebat, paling sempurna dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Makhluk bersifat dengan lawannya segala kekurangan. Perlu dia makrifat akan Allah supaya kalbi dia terikat dengan Tuhan, tidak dengan yang lain. Kalau terikat dengan lain dia jadi terikat dengan makhluk. Jadi nak tarik hati makhluk, ada tunjuk sombong dia, hebat dia dan sebagainya. Maka dia orang yang tertipu dia panggil, ya. Siapa penipu dia? Syaitan nafsu. Kerana yang besar-besar kaya dan cukup semua padanya ialah dia juga, dan cukup kuasa, gagah dan berlaku sebarang kehendaknya, apa dia nak semua lurus, ialah Allah yang Maha Esa. Dan lain daripada semuanya lemah, dhaif, fakir, ia tidak boleh berkuasa apa-apa sesuatu. Kita nak tahan malaikat maut datang pun tak boleh. Malaikat maut datang ambil antian jilus, ya. Projek tak siap lagi, boleh. Urusan ni tak siap lagi, boleh. Dia gentap kan. Dan hamba yang memandang seperti tersebut itu tidak dapat melainkan rosak atas dirinya, ya. Dia matang dalam ibadat apa tuan? Kunci dia, palingkan kalbi dia pada makhluk. Itu matang. Terpalingkan hati pada makhluk menghadap Tuhan, itu dia akan beroleh kematangan dalam ibadat. Penyakit dia menghilang. Riak, ujub, semua atas semua tu bila hati diikat dengan makhluk. Niat tu makhluk tengok ni. Tapi kalau dia dah putuskan ikatan tu, diikat dia dengan Tuhan, lagi hebat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak suka, kalau bahasa kita apa nak, menyampah, bahasa kita lah, menyampah dia panggil, akan orang yang ada menyombong diri, buat peteras dan buat megah akan dirinya, buat berbangga-bangga. Dan telah datang khabar sebagai yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Abu Isa Tirmizi, dengan katanya, An Abdullah ibni Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja rajulun mimman kana qablakum fi khullatin lahu yakhtalu fiha fa amara Allahu al-ardha fa akhazathu fa huwa yatajaljalu fiha aw qala yatalaju fiha ila yaumil qiyamah. Masya-Allah. Siapa dia? Qarun. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak suka orang yang menyombong diri, buat peteras dan buat megah. Menurut riwayat ini yang telah diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ia telah keluar seorang laki-laki itu daripada orang yang beragama dahulu, daripada agama kamu Islam tu. Bila keluar jadi kafir, keluar laki-laki itu dengan pakaian yang bagus baginya, hal keadaannya menunjuk ia akan sombong, buat peteras, membesarkan, maknanya di atas muka bumi, nak belagak. Maka disuruh Allah Ta'ala akan bumi telan akan dia, ya. Dia telan bumi, habis terus. Maka bumi pun menjunjung sebagaimana perintah Tuhan,
ia pun lalu menelannya. Jadi laki-laki itu tenggelam di dalam bumi. Dia asal Islam. Itu dia kata Qarun. Sebab Qarun ni hafaz Taurat, dia apa? Ya, kalau telan bumi itu mana Fir'aun tak Islam, dia kafir ya. Jadi saya kan ikut Nabi Musa kan. Taurat dia boleh apa? Akhirnya dia nak Tuhan uji dia dengan gairah dengan dunia, dia minta ilmu yang maklum lah, ilmu kimia. Dia jadi kaya habis, zakat dia tolak, hukum habis. Maka disentap dia, telan. Maka kesombongan dia tadi, maka dia telan bumi ya. Allah. Maka disuruh Allah Ta'ala akan bumi telan akan dia. Maka bumi pun menjunjung sebagaimana perintah Tuhan itu. Ia pun lalu menelannya. Maka jadi laki-laki tenggelam dalam bumi. Atau sabla syakurawi. Itu lain darilah ia terkapai-kapai dalam bumi tenggelam hingga hari kiamat. Dengan riwayat ulama kata apa? Dia tenggelam tu sikit-sikit sampai kiamat tu jejak bawah. Macam mana dia tenggelam sikit-sikit tenggelam? Allah. Dahsyat. Itu hasil daripada apa tu? Hadiah sombong ni Tuhan bagi. Kalau sombong besar, sekarang Tuhan benam duduk bawah. Ya, besok akhirat yang menanti pula azab maha dahsyat. Guna masalah 142. Sombong pada perjalanan itu dimurka Allah Ta'ala. Gaya berjalan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu menapak atas muka bumi aku dengan sombong. Gaya zahir, dalam dia cukup lengkap dengan sombong bodoh dia macam. Demikian disebut dalam hadis seperti datang dia akan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqi Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadbanun. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr bin Umar. Ini anak Sayyidina Umar. Dia kalau ada waw tu baca Amru, ni tak ada waw. Umar radhiyallahu anhuma. Katanya telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membesar ia pada dirinya, yakni buat peteras, buat sombong atau buat sombong di dalam perjalanan, saya jumpa ia akan Tuhan yang maha suci lagi yang maha tinggi, padahal ia atasnya marah dan murka. Yang dapat kemurkaan Tuhan di akhirat, jalan atas dunia sombong. Dengan gaya dia, dengan cara bercakap dia, dengan pakaian dia. Ikutlah banyak ni watak-watak cara sombong pada bab-bab ni. Semua ada masuk kesombongan pada pakaian, pada kenderaan, pada makanan, pada gaya jalan. Semua cara tu ada syaitan masuk. Dia nak hapuskan dia apa? Hadapkan kalbi kepada habis. Bila kalbi kita dah memersa seronok dengan Tuhan, kita tak layan benda ni. Bila kalbi kosong, tak ada zikir tu yang bahaya, benda ni masuk. Bila kita dah sentiasa menghadap Allah Ta'ala, bersedap dengan Tuhan, kita nak bersedap dengan makhluk, tak ada heran. Maka di mana dia ada sombong, tak ada lah. Betul rahsia disuruh kita banyak mengingati Allah Ta'ala, supaya kalbi itu tak pergi tempat lain. Sampai sama bagi dia al-ghina wal ata, al-faqir wal ghina. Kaya dengan miskin semua bagi dia. Baru apa serupa? Dia tidak tertawan dengan benda tu, dan tidak terkesan dengan kekayaan, tidak terkesan dengan kemiskinan. Atau arif billah, orang tinggi martabat. Dia miskin tak ada apa, dia kaya pun tak ada apa. Hati dia hanya terkesan dengan Tuhannya. Dia berlazat, berseronok dengan Tuhan. Dia gerun pun dengan Tuhan, atau bau dia betul. Dia kata ahlillah betul. Maka apabila murka Tuhan, ni bahaya ni, saya tidak ada balasan melainkan neraka wal a'yazubillah. Itu punca maknanya sombong. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulum fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat Tuhan jadikan bagi apa? Orang yang tidak menghendaki sombong. Mana syurga tu? Orang tidak ada kehendak, iradah dia, baru nak membesar-besarkan diri dia, dan tidak melakukan fasad, mana kemungkaran dalam muka bumi. Itu di antara orang yang mempunyai sifat ahli jannah.
Ya, sebaliknya kalau dipakai sifat sombong, habis itu sifat ahli neraka wal ayazabillah. Dan akhirnya telah meriwayat akhirnya hadis oleh At-Tabarani di dalam Al-Kabir, kitab dia Al-Kabir, dan lafaz itu baginya Imam Tabarani. Dan segala riwayat itu dibuat hujah orang dengan mereka itu dalam As-Sahih, mana Sahih dan Al-Hakim dengan seumpamanya, dan katanya sahih. Hadis ini tarajat ila sahih sabul jangan. Itulah di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah 143, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.